Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kita teruskan pembelajaran sejarah kita dengan unit 2 iaitu agama Islam di Malaysia. Cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks di hadapan kamu. Jom kita belajar. Standard pembelajaran hari ini ialah 6.2.1 memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. 6.2.2 menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang terakhir K6.2.6 menyatakan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan ke arah masyarakat harmoni. Untuk objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid akan dapat: pertama, menyenaraikan agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Kedua, menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, menyenaraikan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan ke arah masyarakat harmoni. Jadi, murid-murid dah bersedia? Jom kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Kita mulakan dengan subtopik yang pertama iaitu agama dianuti, kepercayaan dihormati. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 18. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, dalam subtopik ini kita akan dapat tahu latar belakang agama dan kepercayaan yang ada di negara kita. Okey, masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ni memang dah ada pegangan agama dan kepercayaan mereka sendiri. Jadi, apakah agama ataupun kepercayaan tersebut? Okey, yang pertama kita akan mulakan dengan animisme. Animisme ni bermaksud kepercayaan yang paling awal sekali kat Malaysia, kat tanah Melayu ni. Dia percaya kepada roh, nenek moyang, makhluk halus dan semangat. Seterusnya yang kedua iaitu agama Hindu. Okey, agama Hindu ni dia percaya kepada kelahiran semula. Okey, agama Hindu ni dia datang melalui aktiviti perdagangan. Awak tahu tak, dulu pedagang India ni dia datang tanah Melayu untuk berdagang rempah ratus. Okey, kemudian kita masuk kepada agama seterusnya iaitu agama Buddha. Agama Buddha ni dia berpegang pada jalan 8 lapis mulia. Agama Buddha ni pun dia datang ataupun dia dibawa ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan sama dengan agama Hindu tadi. Kemudian yang keempat, agama Islam. Okey, agama Islam ni dia wajib percaya kepada rukun Islam dan rukun iman. Agama Islam ni juga dibawa ke tanah Melayu oleh golongan pedagang. Antara pedagang dia ialah pendakwah dan ulama. Jadi dua pedagang, pendakwah dan ulama ni memainkan peranan yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kelima, agama Kristian. Agama Kristian ni dia mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Wujudnya apabila penjajah Portugis datang ke tanah Melayu. Waktu itulah agama Kristian ni pun tersebar luas, sebab lama juga kan dia duduk dekat tanah Melayu waktu tu. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua agama dan kepercayaan ni semua masih diamalkan di Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan tengok
bagaimana ataupun bukti kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dekat sini ada 2 bukti arkeologi yang telah dijumpai lah, yang menandakan adanya kedatangan agama Islam di tanah Melayu. Okey, yang pertama, ini selalu awak pernah tengok tak? Ini ialah batu bersurat. Batu bersurat ini ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang. Kuala Berang kat mana? Di Kuala Terengganu. Ini menunjukkan adanya kedatangan agama Islam di Kuala Terengganu, kat Kuala Berang tu. Okey, batu bersurat ini bertarikh 1303. Agak-agak dah berapa umur batu bersurat tu sekarang ni? Fikir sendiri. Okey, kemudian kita masuk kepada batu bersurat yang kedua, iaitu batu bersurat yang dijumpai di Pengkalan Kempas, Negeri Sembilan. Maknanya kat Negeri Sembilan pun memang ada bukti yang mengatakan Islam datang ke tanah Melayu. Okey, batu bersurat ini dia dijumpai tarikh dia iaitu 1467. Dia lagi muda sikit berbanding batu bersurat di Terengganu. Jadi ada 2 bukti arkeologi kedatangan agama Islam di tanah Melayu. 2 bukti ni yang perlu awak ingat. Okey, setelah kita melihat bukti-bukti kedatangan agama Islam, kita tengok pula faktor kedatangan agama Islam. Untuk pengetahuan murid-murid, pada awal abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Maritim, apa itu maritim? Maritim ni senang cakap, dia terletak ataupun dia berdekatan dengan laut. Jadi kalau sebut maritim, pernah dengar kan tentera maritim, askar maritim, itu berkaitan dengan laut. Jadi Melaka ni dia ada pusat perdagangan, ada pusat pelabuhan di Melaka waktu abad ke-15. Okey, pelabuhan Melaka ni juga dia telah menjadi pelabuhan entrepot dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Okey, entrepot. Apa itu entrepot? Entrepot ni senang cakap dia, Melaka ni macam jadi pusat pengumpulan barang-barang dari luar negara. Maksudnya orang datang ke Melaka, dia letak barang dari dekat situ sebelum hantar dekat negara lain. Ini menunjukkan Melaka pada zaman itu merupakan satu pusat dagangan ataupun pusat pelabuhan yang sangat masyhur, yang memang ramai negara akan datang ke Melaka untuk membuat perdagangan kat situ. Baiklah, apakah faktor kedatangan agama Islam ke tanah Melayu? Okey, kita tengok satu demi persatu. Kita mulakan dengan yang pertama, iaitu peranan pedagang Islam. Pedagang Islam ni dia menyebarkan agama Islam dengan melalui kegiatan berdakwah. Kebanyakan pedagang Islam ni dari negara Arab dan India. Dan ada juga pedagang yang berkahwin dengan rakyat Melaka ketika itu. Jadi secara automatiknya kalau kahwin mestilah kena sama jenis agama kan. Jadi pedagang dan rakyat Melaka itu pun dua-dua memeluk agama Islam, dan secara tidak langsungnya dapat sebarkan agama itu kepada anak mereka, cucu mereka, mak ayah, kenalan-kenalan terdekat mereka. Jadi begitulah agama Islam datang ke negara, ke tanah Melayu. Seterusnya, peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, agama Islam ni disebarkan oleh ulama dari Mekah yang bernama Sheikh Abdul Aziz. Ulama ini juga dia telah mengislamkan raja, pembesar dan juga rakyat Melaka. Jadi agama Islam tu pun tersebar luas sebab sultan jadi masuk Islam, so rakyat pun akan ikut sultan. Kemudian yang ketiga, peranan sultan.
perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Raja Pasai menyebabkan baginda memeluk agama Islam. Jadi macam tadilah, bila baginda peluk agama Islam, rakyat pun turut memeluk agama Islam. Jadi ada 3 faktor kedatangan agama Islam, iaitu peranan pedagang Islam, peranan ulama dan peranan sultan. Baiklah, seterusnya kita akan masuk perundangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, apa itu perundangan? Senang cakap, perundangan ni peraturan ataupun undang-undang yang perlu kita patuhi. Tapi ini pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terdapat 2 perundangan, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kalau dekat Melaka lah ada 2. Okey, kemudian kita tengok satu persatu. Yang pertama kita tengok Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ni mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Kemudian dalam Hukum Kanun Melaka ni juga terdapatnya hukum Islam yang berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Maksudnya kalau jenayah, maksudnya kalau ada orang jahat kan, akan dibalas dengan hukuman lah, tak akan terlepas begitu sahaja. Okey, apa tujuan Hukum Kanun Melaka ni diadakan? Tujuan dia bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan rakyat di negeri Melaka. Yelah, kalau ada peraturan, ada hukuman terhadap kesalahan, barulah orang takut nak buat kesalahan. Seterusnya, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, Undang-Undang Laut Melaka ini dia mengandungi 25 fasal yang berkaitan dengan peraturan di laut, tata cara berniaga dan berjual beli. Maksudnya Undang-Undang Laut Melaka, nama pun Laut Melaka, jadi berkaitan dengan pelabuhan di Melaka. Okey, kemudian yang kedua, hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini ialah berkaitan dengan kesalahan jenayah. Lebih kurang dengan Hukum Kanun Melaka lah, dia ada kesalahan jenayah juga. Lepas tu, apa tujuan Undang-Undang Laut Melaka ni diadakan? Tujuan dia bagi melancarkan aktiviti perdagangan dan memberi keyakinan kepada pedagang yang datang ke Melaka. Maksudnya, bila orang luar datang ke negeri Melaka waktu ketika itu, dia berasa yakin lah bahawa diri dia selamat. Kalau tak, memang tak ada datang kan. Sebab itulah adanya undang-undang laut ini, supaya kalau ada jenayah yang berlaku macam mencuri ke apa ke, merompak, akan ada hukuman yang setimpal terhadap pesalah tersebut. Dah selesai dah pun pembelajaran kita untuk hari ini. Boleh faham murid-murid? Baiklah, setelah kita belajar, kita akan membuat latihan. Okey, pertama saya nak kamu tulis hari, tarikh dan tajuk hari ini, iaitu agama Islam. Okey, pertama, senaraikan agama dan kepercayaan masyarakat di tanah Melayu. Ada berapa tadi? Ada 5. Jadi senaraikan je. Okey, kemudian yang kedua, hasilkan jadual tentang Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Maksudnya tulislah Hukum Kanun Melaka ni ada berapa fasal, cakap pasal apa, tapi dalam bentuk jadual. Cikgu nak dalam bentuk jadual. Okey, ini buat buku surat seterusnya. Okey, seterusnya muka surat 3 kita buat senaraikan nilai-nilai keagamaan yang diamalkan untuk nilai keagamaan ke arah masyarakat harmoni. Maksudnya nilai-nilai keagamaan apa yang membuatkan kita ni jadi masyarakat yang harmoni. Okey, kalau tak faham boleh rujuk dengan cikgu. Dah habis. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye.